Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini saya akan membuat tugasan 2 pengurusan data KRM 3043. Saya daripada UPSI 08 122 PJJ Ahmad Hishamuddin Miramli. Dan tutor adalah Encik Zuhaidi bin Muhrim. Baik, untuk aktiviti pengajaran 1, saya akan mengajar untuk tajuk membina jadual kekerapan, iaitu kekerapan relatif bagi data terkumpul. Baik, saya akan menayangkan tayangan slide berbentuk PowerPoint dalam menerangkan bagaimana membina jadual kekerapan relatif. Baik, untuk memulakan pengajaran, pelajar akan diterangkan tentang definisi kekerapan relatif. Rujuk lampiran 1. Ini adalah PowerPoint yang telah disediakan. Kekerapan relatif. Definisinya adalah nisbah kekerapan sesuatu kelas dengan jumlah bilangan data. Itu adalah definisi bagi kekerapan relatif. Di sini pelajar akan mengetahui definisi kekerapan relatif. Seterusnya pelajar akan didedahkan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk membina jadual kekerapan relatif. Penerangan dimulakan dengan langkah 1 di mana pelajar akan diberi satu maklumat yang perlu dianalisis. Ini definisi tadi. Langkah pembinaan jadual kekerapan relatif. Untuk langkah 1. Menganalisis maklumat yang diberi. Ini adalah contoh. Maklumat yang diperolehi dalam satu ujian yang telah dijalankan untuk menguji tahap pemahaman seramai 30 orang murid terhadap topik peratus dalam mata pelajaran matematik tahun 5. Markah direkodkan seperti dalam jadual di bawah. Markah diberi secara rawak. Pada peringkat ini pelajar perlu tahu perkara-perkara yang penting yang akan digunakan untuk membina jadual kekerapan relatif bagi data terkumpul. Pada tugasan sila rujuk lampiran 3. Untuk langkah kedua, setelah menganalisis data, pelajar perlu membina sebuah jadual untuk mengisi maklumat yang diberi. Rujuk lampiran 4. Penetapan tajuk yang sesuai perlu merujuk kepada maklumat yang dianalisis. Dalam aktiviti pengajaran ini, pelajar menggunakan tajuk markah yang diperolehi, kekerapan dan kekerapan relatif untuk diisikan di ruangan atas jadual. Baik, dalam langkah 3 pula, pelajar perlu menetapkan saiz kelas bagi data terkumpul. Ini markah yang diperolehi, kekerapan dan juga kekerapan relatif. Untuk langkah 3, pelajar perlu menetapkan saiz kelas bagi data terkumpul. Saiz kelas selalunya ditentukan dengan melihat jeda nombor yang terdapat dalam maklumat yang diberi. Untuk contoh ini, saiz kelas yang ditetapkan adalah berdasarkan saiz kelas grade dalam peperiksaan. Rujuk yang bilang 4. Ini adalah markah. Ini markah yang diperolehi, ini kekerapannya dan ini kekerapan relatif. Untuk langkah 4 plus, pelajar akan melengkapkan maklumat di bawah ruangan tajuk kekerapan. Para pelajar akan melengkapkan untuk tajuk kekerapan di sini. Maklumat pada bahagian kekerapan adalah merujuk kepada bilangan markah yang diperolehi mengikut saiz kelas yang telah ditetapkan. Di sini contohnya dibulatkan saiz markah untuk 40 sehingga 59, iaitu berwarna hijau, dibulatkan.
Okey, untuk markah 60 sehingga 79 berwarna merah, dan untuk markah 80 sehingga 100 dibulatkan dengan warna kuning. Baik, bila setelah dibulatkan, pelajar akan mengira seberapa banyak bulatan yang ada. Tapi contohnya yang berwarna kuning adalah 7, yang berwarna merah adalah 14 dan berwarna hijau adalah 9. Okey, di sini markah 0 sehingga 39 tiada. Baik, untuk langkah yang terakhir dalam melengkapkan jadual, pelajar perlu mengisikan maklumat pada ruangan tajuk kekerapan relatif. Okey, di sini pelajar perlu mengisi pada maklumat pada kekerapan relatif. Untuk mengisi maklumat ini, pelajar diterangkan bagaimana untuk mencari kekerapan relatif berdasarkan rumus yang diberi. Okey, sila rujuk lampiran 7. Merujuk pada contoh dalam mencari kekerapan relatif, kekerapan hendaklah dibahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey, seperti ini ya. Kekerapan 7 bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, dalam aktiviti pengajaran ini, kekerapan bagi saiz kelas 80 sehingga 100 adalah bersamaan dengan 4 dibahagikan dengan jumlah kekerapan iaitu 30, yang membawa jawapan kepada 0.233. Okey, langkah pengiraan diteruskan untuk kekerapan saiz kelas 60 sehingga 79. Dan juga 40 sehingga 59. Okey, ini adalah dapatan yang dapat. Okey, jawapan yang diperolehi dicatatkan dalam jadual di bawah. Tajuk kekerapan relatif. Baik, rujuk lampiran 6. Baik, sekian saja itu untuk aktiviti pengajaran 1. Okey, terima kasih.